Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terputus, tak tahu kenapa. Boleh betulkan? Maaf kena terputus. Jadi yang saya jelaskan tadi iaitu boleh buat pembetulan di sini. Man salla alayya fi yaumil jum'ati samanina. Itu bukan thin tapi nun. Tersalah itu biasa. Kenapa biasa? Kerana manusia memang sentiasa ada salah. Yang penting adalah mengakui tersalahan tersebut. Mengakui ada kesalahan. Bila ada kesalahan, mengakui selesai. Tak ada masalah. Yang bahaya adalah mengatakan tidak ada salah. Mengatakan dialah yang terbaik. Tidak ada yang boleh lawan dah. Ini adalah kajian yang menyeluruh. Yang pasti dan tidak ada cacat sama sekali. Ini yang bahaya. Ini namanya adalah ego. Tuhan ego. Maksud dia apa? Jadikan ego kita jadi Tuhan. Ini yang tak betul. The ego God ni. Macam inilah dia. Iaitu menjadikan ego itu kepada menjadi Tuhan kepada orang yang sembah ego dia. Maksud dia apa? Apa ego dia nak dituruti. Dan ini adalah yang bahaya. Thamanina marratan ghafarallahu dhunubahu samanina sanatan. Iaitu apa? Barang siapa membaca selawat atasku di dalam hari Jumaat 80 kali, nescaya mengampuni Allah Subhanahu wa taala baginya akan dosanya 80 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari riwayat Ibn al-Musayyab. Imam Daruqutni. Okey. Adab yang ke-16. Jadi tadi membaca apa? Membaca selawat pada hari Jumaat. Membaca selawat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Okey. Yang ke-16, adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus solat. Apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus solat. Lagi tiada sah solatnya, melainkan solat tahiyatul masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunnah Jumaat pada ketika ia masuk dalam masjid. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata, melainkan menjawab bang, maka iaitu sunat. Iaitu apa? Iaitu solat tahiyatul masjid. Okey. Kata Al-Imam Al-Fakihi Al-Maliki, Al-Imam Al-Fakihi Al-Maliki, okey, rahimahullah ta'ala, di dalam syarah Bidayatul Hidayah. Jadi Imam Al-Fakihi ni ada kitab nama dia Syarah Bidayatul Hidayah. Ia nakal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imamul Haramain rahimahullah ta'ala. Iaitu haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumaat, ia berkata-kata. Jadi kalau apabila ada 40, jadi hanya cukup 40. Jadi dia adalah bahagian dari 40 ini untuk mensahkan Jumaat. Lepas tu ia berkata-kata. Haram hukum ni. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Rafi'i ta'ala, ia makruh juga. Hukum dia hanya makruh, tidak haram. Kalau menurut Imam Al-Fakihi, haram. Ini perbahasan yang disebutkan di sini. Dan sunat mendengar akan khatib. Juga termasuk disunatkan akan mendengar khatib. Iaitu apa? Khatib membaca khutbah. Iaitu jangan bimbang sibuk kepada lainnya. Jangan sibuk dengan benda yang lain. Melainkan jikalau ia jauh dan tiada mendengar akan khutbah. Kecuali dia jauh dan tiada mendengar akan khutbah, maka ketika itu sunat ia sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca selawat atas Nabi SAW. Adab yang ke-17. Apabila selesai daripada solat Jumaat, maka sunat ia membaca Al-Fatihah 7 kali. Bila habis solat Jumaat, sunat dia membaca Al-Fatihah 7 kali dan Qul huwallahu ahad 7 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali dahulu daripada berkata-kata. Bila dah habis, ini wirid dia. Wirid Syekh Abdul Samad Al-Falimbani setelah habis solat. Maka yang demikian itu memeliharakan ia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain, dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan, dan baca olehmu kemudian daripada itu,
Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu. Aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, ya Maha Kaya, yang terpuji, yang memulakan dan yang menamatkan, yang penyayang, kayakanlah aku dengan rezeki yang halal daripada yang haram, dan ketaatan daripada maksiat, dan kelebihan engkau yang tiada terkira. Dan disebut di dalam syarah Minhaj, ia naqal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, man wadhaba ala hadzal du'a, barang siapa yang iaitu apa, mengekalkan atas doa ini, aghnahu Allahu an khalqihi, iaitu apa, nescaya mengkayakan Allah SWT akan dia daripada segala makhluk, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberi akan ia akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Itu. Jadi baca doa tersebut agar supaya didapatkan apa yang telah dijanjikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin law kana alayka mislu jabali thabirin dainan addahu Allahu anka. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Ahmad dan Hakim dengan sanad yang hasan. Baik, bagus. Dalam kitab juga disebut, dalam kitab Faidul Qadir. Lalu disebut apa maksudnya? Barang siapa aku ajar akan engkau beberapa kalimat yang engkau baca, jika ada atasmu hutang seperti bukit Sabir, sekalipun nescaya Allah membayari, Allah SWT membayari akan dia daripadamu. Iaitu apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini baca itu, doa tersebut. Okey. Adab yang ke-18 tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang adab yang ke-18. Adab yang ke-18, sunat engkau solat kemudian daripada solat Jumaat, iaitu 2 rakaat sunat muakkadah, atau solat solat 4 rakaat, yang 2 rakaat sunat muakkadah dan 2 rakaat sunat tiada muakkadah pada fuqaha. Atau engkau solat 6 rakaat, maka sekalian itu sunat muakkadah pada mazhab ahli tasawuf, kerana sekaliannya itu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ke-19, iaitu apa? Sunat kemudian daripada solat Jumaat itu duduk di masjid sehingga maghrib atau hingga asar serta berniat iktikaf. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man sallal asra fil jami'i kana lahu sawabu umratin, wa man sallal maghriba falahu thawabu hajjatin wa umratin. Masya Allah. Masya Allah. Yang bermaksud, barang siapa solat asar di dalam masjid jami' nescaya adalah baginya pahala umrah. Dan barang siapa solat maghrib di dalam masjid jami', nescaya adalah baginya pahala haji dan umrah. Dan barang siapa, dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah SWT serta khusyuk dan tawaduk, kerana di dalam hari Jumaat dan pada malamnya ada satu yang mustajab, doa yang tiada tertentu. Maka mudah-mudahan kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa kata Imam Al-Ghazali? Wala tahdur fil jami'i majalisal khalqi wala majalisal qassasi bal majalisal ilmi asyarifi nafi'i wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala wa yanqusu min raghabatika fid dunya. فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلا الآخرة فالجهل أعود عليك منه فاستعذ بالله من علم لا ينفع. Jadi kita minta pertolongan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang bermaksud,
Dan jangan engkau hadir di dalam masjid jami itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tiada memberi manfaat bagi jalan akhirat. Jadi kat masjid dia cakap benda yang tak bagi manfaat jalan akhirat. Buat apa? Dan jangan engkau hadir pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat-hikayat cerita. Tetapi engkau hadir pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat dan akhirat. Iaitu ilmu yang menambah pada takutmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengurangkan daripada gemarmu. Mengurangkan daripada gemarmu. Kepada dunia. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada menyeru, ia akan engkau. Terlebih daripada dunia kepada akhirat. Maka jahil akan dia. Itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya atasmu. Daripada mengetahui akan dia. Maka engkau minta peliharakan dengan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Itu dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syahdan. Oleh sebab itu. Syahdan. Itu bahasa lama. Seyuknyanya kebaikan membanyakkan berdoa pada hari Jumaat itu pada beberapa waktu, iaitu pada waktu terbit matahari dan pada waktu tergelincir matahari dan pada waktu masuk matahari dan pada waktu iqamat dan pada waktu khatib naik ke mimbar dan pada ketika berdiri manusia kepada solat, kerana segala waktu yang demikian itu sangat diharap akan mustajab. Ini. Lalu disebut lagi adab yang ke-20. Hendaklah engkau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumaat itu dengan barang sekuasamu. Dan jikalau sedikit sekalipun, maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara solat dan puasa dan sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca selawat atas Nabi SAW dan iktikaf. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumaat itu sebab tertentu bagi akhiratmu. Maka mudah-mudahan jadi kafarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumaat itu. Wallahu a'lam. Okey. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Sekarang kita masuk kepada fasal yang ke-15. Jadi kita dah habis tentang adab Jumaat. Adab Jumaat tu dah habis. Adab Jumaat dah habis. Sekarang kita masuk kepada fasal ke-15, iaitu apa? Menerangkan tentang adab puasa. Menerangkan tentang adab puasa. Iaitu apa? Adab puasa. Puasa ni apa? As-sawmu al-imsaku. Puasa adalah mengimsak, menahan diri. Menahan diri apa? Daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri makan, menahan diri minum, menahan diri korek benda rongga-rongga mulut, rongga-rongga badan ni. Ini adalah termasuk adab puasa. Definisi puasa, disebutkan dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini, dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Jadi Ramadan ni tak sah melainkan ada niat malam Ramadan. Jadi malam sebelum besok tu, maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadani. Betulkan harakat ni? Tuan-tuan dan puan-puan, betulkan harakat ni? Dia tak dibaca Ramadana. Dia dibaca Ramadani. Kenapa dibaca Ramadani? Kerana ini adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dalam tingkah jar memang kena baca fathah. Contoh dia, marartu bi Ahmada. Aku bertemu dengan Imam Ahmada. Akan tapi apabila isim ghairu munsharif menjadi mudhaf, maka dia dibaca dia dibaca dengan normal, dengan tanwin. Berarti boleh kalau dia menjadi majrur ditanda dengan kasrah. Itu boleh. So dalam hal ini, nawaitu sauma ghadin, sahaja aku berpuasa pada besok hari. An adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iaitu apa? Untuk menunaikan fardu bulan Ramadan bagi inilah tahun. Kalau nak kata bagi inilah tahun, basically apa? Ramadhani. Sebab inilah tahun inilah tahun. Puasa fardu Ramadan inilah tahun.
Berarti ini menjadi mudhaf dan dia juga mudhafun ilaih. Berarti Ramadan ni dibaca kasroh. Baris bawah. Ramadhani, bukan Ramadhana. Ramadhani hadhihi sanati. Tapi Ustaz, saya nak baca Ramadhana juga. Berarti hadhihi sanata. Dipisah. Nawaitu saja aku berpuasa saum ghadin untuk puasa besok. An adai fardi syahr, fardi Ramadhani, iaitu untuk menunaikan kefarduan bulan Ramadan bagi inilah tahun. Lebih kurang disambung. Disambung. Ramadhani hadhihi sanati. Itu maksud dia. Kalau dipisah, Ramadhana hadhihi sanata menjadi zaraf. Zaraf zaman. Maksud dia, sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima' padahal sengaja. Sengaja makan, minum dan jima' padahal sengaja. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi orang, maka ia itu tiada batal puasanya. Digagahi itu maksud dipaksai oleh orang. Ini tidak batal puasanya. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah melahirkan pada perempuan. Okey, lepas tu apa? Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani, istimna', masturbation, dan dengan sebab mencium isterinya dengan syahwat lalu keluar mani, juga sama. Atau keluar mani sebab memegang-megang akan isteri dia dengan syahwat. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah, sengaja nak muntah. Bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan tergagah, maka iaitu tiada batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium isterinya dan bermain-main dengan isteri dia. Waktu puasa tak payahlah, tunggu malam dulu. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah berbekam dan berlebih berkumur dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air solat. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Jadi dah lebih zawal masih bersugi. Itu dimakruhkan. Okey, sekarang kita nak masuk doa. Doa pada bulan Ramadan ni. Dan sunat bagi orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan, melambatkan sahur. Dan lagi sunat bagi orang yang puasa itu berbuka dengan kurma. Maka jika tiada kurma, maka iaitu dengan sesuatu yang manis, maka jikalau tiada yang dapat yang demikian itu, maka sunat berbuka dengan air. Dan sunat dibaca pada ketika berbuka, iaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu faghfirli. Ini lebih kuranglah macam kita punya doa untuk buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu jelah beza dia. Okey. Dan lagi sunat mandi. Termasuk lagi adalah sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Jadi mandi pada waktu malam tu, pada waktu pagi itulah, sebelum terbit fajar. Dan lagi sunat mengekali atas salat tarawih. Mengekali atas salat tarawih, iaitu 20 rakaat. Dan pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. Jadi disunatkan pada bulan Ramadan dengan salat tarawih. Jangan lupa salat tarawih, iaitu 20 rakaat dan pada tiap-tiap rakaat memberi salam. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan, iaitu membayarkan memberi sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir. Jangan lupa sedekah pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran, zikir dan lain-lain. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la yanbaghi an yaktasira ala sawmi Ramadana fatatruka tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fil faradisi fatahassara idza nazarta ila manzili sadiqin saimin
kama tanzuru ila kaukabi ad-durri wa hum fil a'la illiyin. Ini dia. Maksud dia, jangan seyoknyanya bahawa engkau simpankan, ringkaskan atas puasa Ramadan, padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, iaitu dengan berbuat puasa sunat dan menguasai akan beberapa derajat yang tinggi di dalam syurga yang bernama Al-Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan, yang demikian itu nescaya menyesal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi tempat kediaman orang yang berpuasa sunat. Itu seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya. Bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam syurga. Okey dia. Dan hari-hari yang sunat dan hari-hari yang sunat mempuasakan dia lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, iaitu beberapa hari. Beberapa hari. Pertama, hari Arafah. Termasuk darinya berpuasa, sunat berpuasa. Hari Arafah. Hari Arafah ni sangat penting. Hari Arafah kan. Bagi yang lain daripada